الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita sambung lagi pelajaran kita dalam kitab Al-Iman, rukun, hakikat dan pembatalannya. Kita sambung lagi kitab kita ni. Lepas daripada hak bawah ni, bahagian ketiga, tauhid asma' wa sifat. Bahagian ketiga, tauhid asma' wa sifat. Nama, tauhid dalam nama dan juga sifat Allah. Bertikad dengan jazam bahawa Allah memiliki sifat yang sempurna dan bersih daripada segala sifat kekurangan. Itu kita bincang dalam minggu lepas. Hari ini kita sambung lagi. Asas pertama menyucikan sifat-sifat Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Asas pertama, dia ada asas kedua, asas ketiga sebenarnya. Dalam beriman kepada tauhid asma' wa sifat. Asas pertama menyucikan sifat-sifat Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk. Artinya Allah mempunyai sifat dan sifat Allah itu tidak sama sekali menyerupai makhluk. Itu asas dia. Menyucikan sifat Allah daripada menyerupai sifat makhluk. Adakah Allah mempunyai sifat? Kita kata Allah ada sifat. Adakah sifat Allah itu menyerupai sifat makhluk? Tidak. Ayatnya asas berdasarkan firman Allah. Asas ini berdasarkan firman Allah. Surah Asy-Syura ayat 11. Ni asas dia dalam Quran. Kalau mengenai sifat Allah ni asas ayat ni. Kalau boleh kita apa, boleh apa. Laisa kamitslihi syai'un ayat ni. Ayat surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Asas ini berdasarkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan dia adalah amat mendengar lagi amat melihat. Jadi bahagian pertama disebut laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi tak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Sesuatu daripada makhluk ini yang menyerupai Allah, ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, kita pun kita tak ada sifat lah. Moga manusia ni, kita ni ada zat dan ada sifat. Kita ada zat, kita ada sifat. Sifat manusia berjalan, bergerak, bercakap, melihat, mendengar. Itu sifat yang ada pada manusia. Jadi kalau Tuhan tidak serupa dengan makhluk, tidak serupa dengan manusia, artinya Tuhan tak ada sifat. Bukan kita yang sebut wawas samiul basir. Dialah yang amat mendengar lagi amat melihat. Arti Allah ada sifat. Tapi sifat mendengar Allah, sifat melihat Allah serupa ke tak dengan makhluk? Tak serupa. Lagu mana hakikat pendengaran Allah? Lagu mana Allah Ta'ala melihat? Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu. Lagu mana Tuhan melihat? Lagu mana Allah Ta'ala mendengar? Tak ada orang tahu hakikat dia. Bila sebut tanya lagu mana, kita bahas dia minggu lepas. Bila sebut tanya lagu mana, arti kaifiyat. Lagu mana? Lagu mana Tuhan melihat? Lagu mana Allah Ta'ala mendengar? Serupa dengan makhluk? Kalau gitu tak? Tak serupa. Pendengaran Allah dengan makhluk tidak sama. Pendengaran Allah
yang layak dengan kebesaran dia lah. Lagu mana tak ada orang boleh tahu hakikat pendengaran Allah. Mendengar seperti makhluk? Tidak. Mendengar seperti, melihat seperti makhluk? Tidak. Arti Allah ada sifat tapi tidak serupa makhluk. Tak sah. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tak ada sesuatu serupa dengan Allah. Kita kata Allah melihat dengan mata. Allah mendengar dengan telinga. Atau Allah mendengar seperti mana manusia, seperti mana orang, melihat seperti mana orang. Tidak. Allah melihat, Allah mendengar, tapi tidak serupa dengan makhluk. Lagu mana? Tak serupa dengan makhluk. Tuhan dengar lagu mana? Tuhan melihat lagu mana? Tak ada orang tahu. Jawapan dia, tak ada orang tahu. Hakikat pendengaran Allah. Tuhan yang boleh tahu belaka ke? Tuhan yang boleh tengok belaka? Boleh, moga dia ada kuasa. Wa was-sami' al-basir. Allah Ta'ala maha mendengar. Arti dia melihat semua. Dia mendengar ke semua. Dengar belaka. Allah melihat belaka. Allah mendengar belaka, Allah Ta'ala melihat belaka. Tidak ada sekat time bagi Allah. Supaya kita dengar depan ni, belakang rumah kita tak dengar dia. Orang duk buat apa rumah kita lah ni, kita tak dengar dia. Kita boleh tengok depan kita ya, belakang tak nampak dia. Orang buat apa? Belakang masjid ni tak nampak dia kita. Ya. Kerana penglihatan kita ada syakat dia, terbatas. Ada syakat dia terbatas. Penglihatan Allah tidak ada batas. Pendengaran Allah tidak ada batas. Pas lagu mana Tuhan tengok? Pas lagu mana Tuhan dengar? Suruh dia. Tidak ada orang yang mengetahui hakikat. Hakikat sifat Allah tak ada orang tahu. Melainkan Allah tahu. Hakikat sifat dia melainkan Allah yang tahu. Begitu juga dengan firman-Nya, fala tadribu lillahil amthal. Maksudnya, maka janganlah kamu mengada-ngadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sesuatu yang sentanding atau yang serupa bagi Allah. Fala tadribu lillahil amthal. Maka janganlah kamu mengadakan sesuatu sekutu-sekutu bagi Allah atau sesuatu yang standing yang serupa dengan Allah. Tak ada. Serupa dengan Allah, maka janganlah kamu jadikan. Imam Qurtubi rahimahullah dalam mentafsirkan ayat ini mengatakan, yang mesti kita intikad dalam hal ini ialah Allah yang mempunyai nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang maha tinggi. Tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Tak serupa dengan makhluk. Sifat-sifat makhluk pula tidak serupa sama sekali dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat yang sabit pada Allah, arti yang ada pada Allah, dan pada makhluk tidaklah serupa pada makna hakikatnya. Kerana sifat-sifat Allah yang qadim bersalahan dengan sifat-sifat makhluk yang baru. Kerana sifat-sifat Allah yang qadim, iaitu yang tiada permulaannya, bersalahan dengan sifat-sifat makhluk yang baru. Makhluk ni, sifat makhluk ni, sifat yang aridi dia panggil. Aridi. Orang mengaji sifat dia boleh panggil sifat aridi. Aridi arti sifat yang baru mari, yang mendatang. Ada ni kerana Tuhan yang mengadakan, bukan dia ada sendiri. Allah sifat yang dimiliki, yang sifat yang Allah Ta'ala miliki itu sifat zati dipanggil. Sifat itu milik Allah. Sifat yang dimiliki oleh zat Allah. Tidak diadakan seperti mana makhluk. Makhluk kita ni sifat aridi. Aridi arti ada sifat ni diadakan. Siapa mengadakannya? Allah. Dia panggil aridi tu. Dah, nanti dia. Mendengar kita aridi, wujud aridi juga. Allah wujud ke apa? Wujud zati. Allah wujud zati. Istilah.
Dalam sifat 20 ni ada istilah zati aridi. Arti wujud Allah itu zati. Wujud kita ni aridi. Wujud yang mendatang, wujud baru. Jadi, wujud Allah serupa ke tak dengan wujud makhluk? Tak serupa. Kerana wujud Allah tu pada zati bang. Sifat yang qadim. Kerana sifat-sifat Allah yang qadim. Yang qadim artinya tidak ada permulaannya. Tidak diadakan. Kalau diadakan, baru. Mana baru ada je. Belum pada ni tak ada. Belum pada ni tak ada. Lepas tu, baru adanya. Oh, baru panggil baru, hadis. Baru. Allah, dah. Allah sifat qadim. Yang telah ada pada Allah, tiada permulaan. Sejak dulu lagi. Tak ada. Sifat Allah. Tak ada permulaan. Bila ada kita, adalah sifat je dah. Bila ada kita, adalah sifat, arti baru je adanya. Belum pada ni tak ada. Belum pada ni tak ada. Al-Wasiti rahimahullah berkata mana-mana zat tidaklah menyerupai zat Allah. Tengok. Mana-mana zat sekalipun, kita ada zat. Kita ni zat kita. Zat kita sebagai manusia. Ada dengan tubuh, ada dengan mata, ada dengan telinga, ya. Kepala bulat, kaki panjang lah ke bawah. Zat kita tu. Pesing zat kita. Serupa ke tak zat Allah? Tak serupa. Mana-mana zat tidaklah menyerupai zat Allah. Tidak tak serupa tu. Allah tidak menyerupai makhluk. Makhluk tidak menyerupai Allah. Pada zat dan sifat dia. Tak serupa. Lepas dia, laisa kamitsli syai'. Uraian ayat ni, Al-Wasiti kata, mana-mana zat tidaklah menyerupai zat Allah. Tak serupa. Zat Allah dengan zat makhluk serupa? Tak serupa. Mana-mana nama tidaklah menyerupai nama-nama Allah. Mana-mana nama pun tak menyerupai nama-nama Allah pada hakikat. Pada hakikat. Tidak menyerupai nama-nama Allah. Mana-mana perbuatan tidaklah menyerupai perbuatan Allah. Ini kena faham. Mana-mana nama tidak menyerupai nama-nama Allah. Mana-mana perbuatan tidak menyerupai perbuatan Allah. Nah, Allah melakukan, Allah menurunkan hujan, Allah menggerakkan makhluk, Allah yang mengadakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Serupa ke tidak dengan perbuatan makhluk? Tidak serupa. Tidak berkongsi dengan perbuatan makhluk. Tidaklah menyerupai perbuatan Allah. Dan mana-mana sifat tidaklah menyerupai sifat-sifat Allah. Mana-mana sifat tidaklah juga menyerupai sifat-sifat Allah. Tak serupa berlaku. Pada zat, pada perbuatan, pada sifat tidak menyerupai sifat-sifat Allah. Kecuali dari segi bahasa sahaja yang menyerupai. Dari segi bahasa. Dari segi bahasa. Melihat, kita pun melihat. Allah wujud, Allah ada, kita pun ada. Pada bahasa. Pada hakikat, hakikat bukan. Bukan pada hakikat. Pada bahasa. Allah mendengar, kita mendengar. Pada bahasa. Allah berkata-kata, kita berkata-kata juga. Tapi pada bahasa. Pada hakikat, tak ada orang tahu. Siapa boleh royak? Kalau ada orang kata tahu, siapa dia boleh royak? Hakikat pendengaran Allah. Hakikat penglihatan Allah. Siapa boleh royak? Tak ada yang boleh royak. Nah. Tak usah kata hakikat Allah lah. Hakikat makhluk, kita sendiri pun tak tahu. Tak usah kata nak hakikat Allah. Hakikat roh, siapa tahu? Roh ada dalam tubuh kita, roh. Siapa boleh royak hakikat roh? Tak ada orang boleh royak. Qul ruh min amri rabbi.
Qulir ruhu min amri wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya pada engkau wahai Muhammad tentang hakikat ruh. Tentang hakikat ruh. Zahir kita boleh royak kalau ada ruh hidup orang. Kalau tak ada roh mati orang. Boleh royak. Zahirnya gitulah. Hakikat. Gapo dia ruh tu? Lagu mana betul dia? Bolak ke? Tokoh ke? 4 segi ke? 5 segi ke? Bujur lepeh ke? Dalai toho ke? Boleh royak. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya. Orang kafir dulu pernah tanya Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya engkau wahai Muhammad tentang ruh. Jawablah wahai Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Jawab gini Muhammad, ruh ini adalah urusan Tuhanku. Bukan urusan aku. Kalau aku jawab pun tak ada pasal juga. Bukan urusan aku. Urusan hakikat ruh ni urusan Allah. Bukan urusan aku, urusan Allah. Nah, hakikat ruh lagu mana? Tak ada boleh raya. Gapo dia beza antara ruh? Gapo dia beza antara ruh dengan nyawa? Beza ke? Gapo dia beza ruh? Gapo dia beza nyawa? Gapo dia beza nafs dipanggil diri 3. Nafas, diri. Nafs, diri. Selagi ruh, selagi nyawa. Ulama kita bahas, kita berjilid-jilid bahas. Tak jumpa jawapan. Apa dia hakikat dia? Tak ada. Ulama-ulama ahli falsafah ada membahaskan mengenai apakah ruh, apakah nafs, diri, apakah nyawa. Hakikat dia tak ada orang tahu. Cuma boleh bahas secara zahir lah. Boleh bahas zahir. Roh ni ada, kalau kita tak ada roh, mati. Nyawa? Kalau tak ada nyawa, mati. Paruh? Rohnya mudah. Rohnya mudah dah. Tapi, bila kita mimpi, kita nyawa. Ketika tidur tu nyawa. Nyawa. Tapi roh tak ada. Roh naik ke langit. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala ambil roh seseorang itu, nak naik ke langit. Bila seseorang itu Allah Ta'ala nak menghidupkan dia balik, maka Allah Ta'ala bubus mula roh. Tapi orang yang duduk tidur, kita tengok, nyawa ke? Nyawa. 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 Tapi roh, terhakap. Ketika tidur, bila siapa masa untuk suruh sedar balik, Allah Ta'ala nak suruh kita sedar balik, dia bubus mula roh. Hidup semula. Dalam Quran sebut begitu. Apa beza roh lagu mana, nyawa lagu mana? Hakikat dia tak ada orang tahu melainkan Allah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka tanya Muhammad tentang ruh, maka jawab gini Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu adalah urusan Tuhan. Mudah ya? Sebab ulama-ulama ahli falsafah kita pun, Imam Fakhrul Razi tulis kitab satu mengenai ruh. Kita tulis kitab mengenai ruh. Satu kitab mengenai ruh, tak ada jawapan juga. Boleh royak secara zahir je, hakikat tak ada orang tahu. Akhir sekali ulama kita sebut ginilah, nak fahamnya lebih kurang gini je. Lebih kurangnya padi, berah, nasi. Lebih kurang itulah. Padi, berah, nasi. Betul lah? Lain. Betul lah je. Padi, berah, nasi. Berah tu kita tanuk jadi nasi. Berah tu mari mana? Mari pada padi, pokok padi. Nak kata tu lah, tidak berasa seperti dia tu lah. Lain-lain. Artinya kata ahli ulama boleh bukan gitu, boleh faham secara zahirnya gitu. Ruh tu boleh faham gitu. Ada tikanya orang panggil padi, ada tika orang panggil berah, tika ni orang panggil nasi.
Hakikat surah Tuhan, tak ada orang tahu. Ada ketika benda tersebut dipanggil roh, ada ketika panggil nafs diri, ada ketika panggil nyawa. Wallahu a'lam. Akhir sekali, wallahu a'lam surah Tuhan lah. Moga Nabi tak urah. Dia Quran ayat dah. Mereka tanya, oleh kafir tanya Muhammad tentang roh, hakikat roh, jawablah, qulir ruhu min amri rabbi. Itu ialah urusan Tuhan. Apa ayat tu? Qulir ruh wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu diberikan ilmu ini melainkan kata Allah sedikit ya. Tahu ilmu kita sikit ya, biar pandai-pandai dengan kita. Fikir lebih-lebih pecah kepala kita. Tak terbit jawab apa. Nak tahu hakikat roh kan tak boleh. Roh ni Tuhan cipta dah. Apatah lagi kita nak mikir hakikat sifat Allah, hakikat zat Allah, hakikat sifat Allah boleh fikir? Tak boleh. Sebab itulah kata dia, sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Dan mana-mana sifat tidaklah menyerupai sifat-sifat Allah, kecuali dari segi bahasa saja yang menyerupai. Segi bahasa. Allah wujud, Allah melihat, Allah mendengar. Maha suci zat Allah yang qadim, daripada menyerupai sifat-sifat makhluk yang baru. Sifat makhluk ni baru ada je. Bila kita ada lah. Bila kita ada zat kita ni adalah sifatnya. Jadi kita. Bila kita lahir, adalah sifatnya. Baru ada, diadakan. Kita ni diadakan. Bagi Allah, sifat zat Allah yang qadim. Yang qadim artinya tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan. Gapo adalah kitab sifat 20 dia sebut juga. Ada cerita. Orang kafir tanya, ada ke tak yang betul ke tak sifat Allah ni qadim yang tak ada permulaan? Ada ke? Betul kalau gitu? Ada ke yang tiada permulaannya? Yang tiada permulaan. Kata ahli ulama kita ada. Ada. Tak ada permulaan. Tak ada mula-mula ni ke apa? Kata dia, jari kita, kita tengok jari kita. Jari kita tu. Sebelum daripada ibu jari tu, tak ada. Sebelum pada ibu jari tu ke mana? Dia tak misah. Sebelum pada jari kita ada 5, sebelum pada ibu jari ada. Ada jari lain? Tak ada. Ada. Jadi tak ada. Tidak ada suatu sebelumnya. Tak ada jari sebelum pada tu, sebelum pada ibu jari. Tak ada ibu jari ya. Sebelum pada tu tak ada jari. Ya. Iaitu tiada sebelumnya. Allah mempunyai sifat yang tiada didahului oleh perkara yang baru. Sifat yang tiada didahului oleh tiada. Sifat qadim, suci, maha suci zat Allah yang qadim, daripada menyerupai sifat-sifat makhluk yang baru. Makhluk ni baru ada je. Tapi sifat Allah itu tidak didahului oleh tiada. Begitu juga mustahilnya ada sifat-sifat qadim pada zat yang baru. Ni mustahilnya ada sifat-sifat qadim pada zat yang baru. Kerana qadim artinya sesuatu yang tiada permulaannya. Dia tak ada permulaan. Itu mana qadim. Dalam ayat Qur'an, wal awwal wal akhir. Dialah Allah yang awal. Tak ada permulaan. Dialah yang awal.
wal akhir, dan dialah yang akhir. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Betul lah muat misal ibu jari macam itu. Ibu jari tangan kita tak ada ke tak? Sebelum pada dia jari lain, tak ada. Jari anak kita, jari keliking tu, selepas pada dia ada ke tak jari lain? Tak ada. Tak ada lah. Allah Ta'ala sebut wal awal, dialah awal. Tidak didahului oleh tiada. Tiada. Awal dia ada. Dan dialah yang akhir, wal awal wal akhir. Itulah makna sifat qadim. Itu mana qadim? Qadimun bila ibtida. Dalam kitab tauhid yang sebut qadimun bila ibtida. Allah itu bersifat dengan sifat qadim. Bila ibtida, tanpa permulaan. Tiada permulaan. Allah Ta'ala itu bersifat qadim tanpa ada permulaan. Kerana Allah dialah yang awal, yang tiada didahului oleh tiada. Dia kata begitu juga mustahilnya ada sifat-sifat qadim pada zat yang baru. Kerana zat kita ni zat yang diadakan. Dipanggil zat aridi. Zat baru. Allah zat zati. Allah ni zat yang ada pada Allah itu zat yang bukan diadakan tu. Bukan diadakan. Zat Allah tersendiri. Zat Allah sendiri. Hak kita ni bukan. Hak kita ni aridi pinjam. Zat pinjam. Hak kita ni. Diadakan. Siapa? Allah mengadakan. Nah. Kita pinjam hak Tuhan. Bukan hak kita, hak Allah. Zat kita ni pinjam je. Pinjaman. Maka tidak adakah serupa? Tak serupa. Zat kita dengan zat Allah. Zat pencipta dengan zat makhluk serupa? Tak serupa. Tukang buat rumah serupa ke tak dengan rumah? Tak serupa. Tukang buat meja serupa dengan meja? Tak serupa. Mana boleh serupa. Tukang buat piyah serupa dengan piyah? Tak serupa. Lain. Piyah lain. Tukang dia lain. Tak serupa. Begitu dia kata mustahil sifat-sifat qadim yang ada pada Allah itu ada sifat-sifat qadim pada zat yang baru. I'tikad sedemikian, akidah kepercayaan sedemikian adalah i'tikad alul haq dan alus sunnah wal jamaah. Alus sunnah wal jamaah berpegang bahawa Allah mempunyai sifat dan sifat Allah itu tidak menyerupai sifat makhluk. Sifat Allah itu tidak menyerupai sifat makhluk. Dan sifat-sifat makhluk itu tidak menyerupai sama sekali dengan sifat Allah. Adalah ada sifat ke tak? Ada. Kerana dalilnya wawas samiul basir. Allah dialah yang Maha mendengar, dialah yang Maha melihat. Ada sifat. Tapi serupa ke tak? Tak serupa. Itu jelas ayat Quran sebut. Laisa kamitslihi syai'. Serupa tak serupa. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan Allah tidak menyerupai makhluk. Tapi Tuhan ada sifat ke tak? Ada. Itu dia kata i'tikad sedemikian adalah i'tikad al-haq, ahli kebenaran dan ahli sunnah wal jamaah. Sayyid Qutb rahimahullah dalam mentafsirkan ayat tadi berkata, fitrah manusia tetap beriman seperti yang tersebut secara mudah. Mudah kita faham. Ayat-ayat Quran mudah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Tak ada. Wa huwas samiul basir. Dan dia Maha mendengar, dia Maha melihat. Tuhan ada sifat ke tak? Ada. Serupa ke tak sifat Allah dengan makhluk? Tak serupa. Itu yang akidah Islamnya. Lepas tu katanya Syekh Qutb, mudah ya. Fitrah manusia tetap beriman seperti yang tersebut secara mudah. Mudah untuk kita memahami sifat Allah ayat ni.
Kerana Allah Tuhan yang menciptakan tidak serupa dengan makhluk yang dicipta. Pembos sebut ni. Kerana Allah Tuhan yang menciptakan tidak serupa dengan makhluk yang dicipta. Mana serupa? Tukang jam, serupa dengan jam? Tak serupa. Mana boleh serupa? Tukang baju, serupa dengan baju? Tak serupa. Mana boleh serupa dengan pencipta, dengan makhluk yang diciptakan. Termasuk dalam asas ini juga pembersihan Allah daripada setiap perkara yang bercanggah dengan apa yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam asas ini juga pembersihan sifat Allah, pembersihan Allah daripada setiap perkara yang bercanggah dengan apa yang disifatkan oleh Allah dan juga dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana sifat-sifat Allah ialah seperti mana yang Allah Taala khabarkan, seperti mana yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu, dianggap bercanggah jika ada percanggahan yang sebagaimana yang disifatkan oleh Allah dan Rasul, maka itu artinya termasuk dalam tauhid ni tidak menyucikan sifat-sifat Allah. Maksud menyucikan sifat Allah ni bersih Allah daripada segala perkara yang bercanggah daripada disifatkan oleh Allah dan juga Rasul. Hak mana Allah Taala sebut, itulah kita terima. Hak mana Rasul sebut, itulah yang diterima sebagai sifat Allah. Mentauhidkan Allah di segi sifat menuntut daripada Muslim supaya menafikan Allah daripada beristeri. Ada yang sentanding dengannya. Ini termasuk dalam hal ini. Menyucikan sifat Allah. Seperti mana kita baca dalam surah pada semaya, Subhanallah. Surah pada semaya kita baca Subhanallah kan. Subhanallah ni mana maha suci Allah. Maha suci Allah ni maksudnya ni. Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Menafikan Allah daripada isteri, daripada yang standing dengannya. Ada yang boleh memberi syafaat tanpa keizinannya. Tengok. Memberi syafaat itu memberi pertolongan tanpa izin Allah. Nabi Allah Ta'ala sebut beri syafaat, beri pertolongan dengan izin Allah belaka. Mukjizat yang diberikan para rasul, yang diberikan para nabi, kesemuanya dengan izin Allah belaka. Kenapa Tuhan sebut lagi tu? Nak beritahu bahawa nabi itu tidak ada kuasa. Hak ada kuasanya Allah. Nabi tak ada kuasa. Rasul tak ada kuasa. Kuasa tu diberi oleh Allah. Nabi Isa AS mempunyai mukjizat yang hebat. Boleh menghidupkan orang yang telah mati. Wa tuqmi'ul akmah, dan boleh tubri'ul akmah, boleh menyembuhkan orang yang buta. Buta celik semula. Hebat. Nabi Isa ni Allah Ta'ala beri mukjizat. Kesemua tu berlaku dengan izin Allah belaka. Bukan kuasa tubik pada tubuh Nabi Isa tu dia buat mari sendiri kuasa. Tak ada lagi tu. Mukjizat para Nabi ni Allah Ta'ala beri kepada dia. Biizni, dengan izinku. Izin Allah. Orang ni ada kuasa waktu tubik dia boleh tolong gini. Tak ada lagi tu. Hatta Nabi tak ada. Walaupun wali sekalipun tak ada. Wali pun pemberian Allah tu. Kita kata hebat tu wali boleh jalan atas air, kita kata. Pemberian Allah. Bukan tok wali waktu tubik kuasa sendiri. Tak ada lagi tu. Mana ada? Tak boleh waktu tubik kuasa dia sendiri. Tak ada lagi tu. Kuasa Allah. Wali ni kita panggil khamak. Nabi kita panggil mukjizat. Mukjizat mari pada Allah. Khamak mari pada Allah. Siapa je. Cuma Nabi kita panggil mukjizat. Wali kita panggil khamak. Kesemuanya dengan tujuan untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Saya bertunjuk pada mukjizat, pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Supaya manusia mendekatkan diri pada Allah. Menyedari kekuasaan dan keagungan Allah. Melebihi daripada kuasa makhluk. Tuhan tunjuk ketuk wali pun begitu juga. Tapi adakah orang boleh terima belaka, beriman belaka? Tak juga.
Zaman Nabi, bila ada mukjizat, berimeh belaka? Tak berimeh juga. Wali, bila Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan dia melalui wali tersebut, kita panggil khamat. Orang dekat diri dengan Allah, tak juga. Orang puja tak wali tu pula. Salahnya pergi puja tak wali. Apa puja tak walinya? Tuhan tidak suruh puja tak wali. Suruh puja Allah. Tapi kita silap faham. Tengok wali hebat ni kak. Boleh jalan atas air ni kak. Oh, boleh naya atas udara ni kak. Pakai sembah tak wali selalu dia. Salah faham tu. Silap kita. Sebagaimana orang Kristian salah faham mereka ialah bila tengok Nabi Isa lahir dengan tak ada mak, maka mereka rasa pelik. Pelik? Dengan tak ada ayah. Nabi Isa lahir, ayah tak ada, pak tak ada, mak je ada. Maka pelik. Sebab itulah orang Kristian menganggap Isa itu adalah Tuhan bagi dia. Kerana lahir dia tak ada mak, tak ada ayah. Setengah Kristian menganggap Isa itulah anak Allah. Anak Tuhan. Kerana lahir dia pelik, mak jahat ada, ayah tak ada. Nak kata Maryam buat kerja jahat, Maryam itu wali. Maryam ini wali Allah perempuan, tu wali perempuan. Tuhan jaga dia sejak kecil, siapalah dia melahirkan Nabi Isa AS. Allah Ta'ala jaga dia. Allah Ta'ala jaga dia. Khamat. Keluar dia daripada Masjid Al-Aqsa ketika mana dia nak melahirkan Nabi Isa. Tuhan perintah dia tubik pada Baitul Maqdis. Pasal takut cemar Masjid Baitul Maqdis nak beranak ni. Sarak nak beranak dia. Suruh tubik daripada Baitul Maqdis, duduk bawah pokok kurma. Dekat dengan situ, dekat dengan Masjid Al-Aqsa tu lah. Setengah kata mengikut orang Kristiannya, situlah tempat kelahiran Nabi Isa AS dan situlah jadi kiblat dia lah ni. Di Baitul Laham, dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Mengikut kepercayaan Kristian, situlah tempat Maryam melahirkan Nabi Isa. Jadi dia puja, itulah kiblat dia. Kiblat semayang dia, situlah. Kiblat Kristian. Di Baitul Laham. Allah Ta'ala perintah Siti Maryam tubik luar. Duduk bawah pokok kurma. Bila Siti Maryam lapar, maka Allah Ta'ala perintah, wahai Maryam, kocoklah pokok kurma tu. Goncanglah pokok kurma tersebut, nescaya jatuh pada kamu buah kurma yang masuk ranamu, makanlah. Huzi ilaika bijiz'in naklah tusaqit alayki rutaban janiyya. Kocoklah pokok kurma, batang kurma tu. Kalau kena kita orang lelaki pun tak erok nak kocok batang kurma. Batang kurma pun batang kelapa sawit tu. Nak kocok pokok belata, pokok kelapa sawit tu. Tak erok. Benda ayat kuasa Allah. Tunjuk bahawa Maryam dia tengah mengandung lagi. Sarak nak beranak dia ni. Nak kocok batang kurma orang. Riman nak ada. Tapi Allah tunjuk kekuasaan dia. Bila dia kocok batang kurma tu, jatuh buah. Kurma hok ranu masuk mulut. Sedap makan. Ni kuasa Allah. Sebab itulah ulama sebut setengah. Kata ahli ulama dia ni, Siti Maryam tu wali lah. Wali perempuan. Tak wali perempuan. Allah Ta'ala jaga dia. Tapi silap Kristian, dia faham lagu tu. Dia faham kata Nabi Isa ni pelik ni, maka dia anak Tuhan. Cuba juga kejadian pada wali-wali Allah, perkara yang mencari keadaan kita panggil. Khamat dapat kita panggil ni. Khamat nanti tidak nak suruh puja wali, suruh puja Allah. Itu sebenarnya. Mentauhidkan Allah di segi sifat menuntut daripada Muslim supaya menafikan Allah daripada beristeri. Ada yang setanding dengannya. Dan ada yang boleh memberi syafaat tanpa keizinannya. Memberi syafaat. Dalam ayat kursi itu kata, Man zallazi yashfa'u indahu illa biizni.
Tidak ada orang yang memberi syafaat, memberi pertolongan di sisi Allah illa biizni, melainkan dengan izin Allah. Tidak ada orang yang boleh pertolongan melainkan dengan izin Allah. Ini maknanya hak Allah tu memberi syafaat tu, itu sifat Allah. Hak Allah yang beri syafaat. Selain pada Allah tidak boleh memberi syafaat tanpa keizinannya. Dan ada pula baginya penolong-penolong. Jelas ke ni? Bila kita latih bagi Allah ada penolong-penolong dia, seolah-olahnya sifat Allah ni tak sempurna. Kalau gitu kan? Bila kita puja dewa, kita kata, tak pekong lah kita kata, yang kita anggap mereka ni lah penolong-penolong Allah pada anggapan kita. Bukan hak Tuhan latih, pada anggapan kita menganggap mereka ni lah penolong-penolong Allah. Maka bila kita nak sapa Tuhan, kena masuk kok penolong dia dulu. Kena pergi kok penolong dia. Kena tanya penolong dia, kena jumpa, kena goyak ke penolong dia dulu. Jadi penolong dia ni ada kuasanya. Jadi panggil. Ada pula baginya penolong-penolong bagi Allah. Sedangkan tidak ada penolong bagi Allah kerana sifat dia telah pun sempurna. Sifat Allah sempurna dah. Orang kafir musyriki mereka menganggap ruh-ruh, dewa-dewa, patung-patung berhala, topekong-topekong tu yang mereka puja selain pada Allah tu boleh memberi syafaat pada mereka. Tak anggapan dia. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka berkata topekong itulah, berhala-berhala itulah syufa'auna, boleh memberi syafaat pada kami indallah, di sisi Allah. Jadi mereka anggap dia ni penolong. Allah Ta'ala ni, dia Tuhan hok besar sekali. Lain pada Allah, ada Tuhan kecil. Tuhan kecil tu penolongnya. Sebagaimana agama Buddha, sebagaimana agama Hindu sekarang. Mereka anggap gitu. Mereka anggap Tuhan hok besar sekali, Tuhan Allah. Lepas tu hak lain ni, hak lain tu, tak pekong dia, dewa dia, hak lain. Hak lain ni kata Tuhan kecil. Tuhan kecil-kecil. Hak besar sekali Tuhan Allah. Jadi nak boleh siapa Tuhan Allah tu, kena pergi kok Tuhan kecil ni dulu. Tuhan ni tidak, kata orang musyriki Mekah, Allah Ta'ala mempunyai kuasa mutlak. Dan dia menguruskan urusan al-izam. Urusan besar ya Tuhan urusnya. Urusan kecil-kecil Tuhan tak cara, seruh kau orang-orang bawah dia lah. Raja tau kan nak buat kerja belakang. Semua raja nak buat kerja. Tak, raja buat kerja urusan besar-besar je. Urusan kecil-kecil ni dia suruh kau menteri dia lah. Dia suruh orang besar dia. DO dia suruh ke DO lah. Tak kan dia nak buat kerja belakang. Jadi urusan al-haqirah tu, urusan kecil ni, tak suruh kena ni. Allah Ta'ala suruh kena ni. Urusan sakit perut, sakit kepala, urusan rezeki, urusan kecil-kecil ni, minta makanan, minta minuman, kesemuanya diserahkan pada Tuhan-Tuhan kecil. Tuhan kecil lah caranya. Ini dipanggil syafaat ni. Mereka tu melantik penolong-penolong. Artinya kalau kita berfaham gitu, musyriki Mekah yang berfaham gini, artinya mereka telah pun menolak ataupun telah pun mengurangkan sifat Allah. Seolah-olah menganggap Tuhan tak sempurna. Kena ada penolong bagi Allah. Kena ada anak nak Tuhan ni. Kena ada orang yang dekat dengan dia nak Tuhan ni. Seolah-olahnya tak sempurna kalau gitu sifat Allahnya. Sedangkan Allah, dialah yang maha sempurna. Dia yang maha memberi rezeki, dialah yang maha menghidupkan, dialah yang maha mematikan, dialah yang memberi manfaat, dialah yang menolak mudarat, dialah yang beri sakit, dialah yang beri segar, dialah yang beri baik, dialah yang beri buruk. Semua dia berlaku.
Kerana Allah Maha sempurna. Juga dalam sifat ini juga, menyucikan sifat Allah ni. Juga menuntut daripada Muslim supaya menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Seperti tidur, lemah, penat, mati. Mati. Mereka anggap mati. Allah Tuhan yang mati. Jahil. Mati ada juga. Anggap Tuhan mati Kristian. Kristian menganggap Tuhan mati. Nabi Isa bila disalib 3 hari, ada Tuhan mati 3 hari. Itu anggapan Kristian. Orang Kristian menganggap bila Nabi Isa disalib, arti Tuhan mati 3 hari. Bila ahli sunnah wal jamaah tanya dia, masa Nabi Isa disalib, kata Isa ni Tuhan, arti Tuhan mati ketika tu. Pasal apa dia jaga lagi bumi ni? Senyap orang Kristian pakai hari ni tak ada jawab. Berkata Nabi Isa ni Tuhan bagi dia. Allah Tuhan langit, Nabi Isa Tuhan bumi. Allah langit, Allah lah. Allah bumi, Nabi Isa. Allah menjelma. Allah Ta'ala menjelma dalam tubuh Isa. Hulu dia panggil. Tuhan menjelma. Maksud itu berjenis Isa, Isa jadi Tuhan lah. Tuhan bumi ni Nabi Isa lah, Tuhan bumi. Jadi bila Nabi Isa disalib 3 hari, Tuhan mati 3 hari. Mati Tuhan 3 hari, lepas pada tu baru Tuhan naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit. Pergi duduk sebelah kanan Allah. Nabi Isa naik ke langit, dia duduk sebelah kanan Allah. Maka orang tanya Padri, bapa ya Nabi Isa ni bukan dia Allah dah ke? Apa dia duduk sebelah kanan Allahnya? Kata Padri, mu jangan tanya banyak. Jika tanya banyak, aku bunuh. Padri kata. Pakai senyap sekat tu lah. Tak berani tanya dah. Kristian dia suruh turut je. Turut, percaya je. Turut saja. Bukan ada hujah dalil pun. Semua cerita tu dibuat-buat. Direka-reka oleh golongan Padri. Nak cari dalam kitab dia ada? Tak ada. Tak ada. Direka oleh Padri. Dibuat-buat oleh Padri. Nak orang percaya ke Padri, dia pun ayat Padri ni boleh hapus dosa. Kristian menganggap Padri boleh hapus dosa. Jadi suruh orang pakak pergi gereja ni. Padri boleh hapus dosa. Banyak mana buat dosa pun dia ayat ke Padri je. Bayar piti sekian-sekian, lepas. Padri kata tak apalah. Aku hapus dosa mu. Bersih. Tak ada dia. Juga menuntut daripada Muslim supaya menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan seperti tidur, lemah, penat, itu semua sifat makhluk. Mati, jahil, zalim, lalai, lupa, mengantuk dan sebagainya. Kesemuanya itu adalah sifat-sifat makhluk tu, dan tidak Allah Ta'ala itu menyerupai sesuatu pun. Tidaklah ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar, lagi pula Maha melihat. Kita berhenti sekat tu dulu. Masuk asah kedua, memadai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah sekadar yang disebut dalam Al-Quran dan Hadis. Panjang lagi perbahasan sifat ni. Dekat ada soalan?